Salam sejahtera my boys and my student. Hari ini cikgu sambung lagi dengan unit 2 part 2, iaitu unit bertajuk Ukir Nama di Mata Dunia, Jati Diri Berpisah Tiada. Sebelum ini kita telah membincangkan tentang ciri-ciri individu global dan sikap individu global. Dalam video kali ini kita akan pergi dengan lebih lanjut. Mengapa penting untuk menjadi individu yang bersikap global? Pertama sekali ialah membentuk individu yang kreatif dan inovatif. Dapat melahirkan individu yang mempunyai sikap dan pemikiran yang berkualiti tinggi, berilmu dan berkemahiran dalam membuat keputusan di peringkat antarabangsa. So we are talking about global. So you adalah antara orang yang kreatif, not only in Malaysia, not only you are the most creative person in Malaysia, but you can boleh bersaing bersama-sama dengan orang-orang lain di peringkat dunia. Okay. Yang kedua, paling penting ialah meningkatkan imej negara di persada dunia. Bila you mewakili Malaysia di peringkat antarabangsa, you membawa imej Malaysia. So, you mampu bersaing dengan dunia luar dan mencapai prestasi yang cemerlang, tak kira apa bidang pun. Engineering, medical, entertainment, music, apa lagi, anything. You bawa saja nama Malaysia, you mesti mampu meningkatkan imej negara. Macam dalam contoh-contoh yang telah cikgu beri dalam video sebelum ni. Berapa ramai rakyat Malaysia yang cemerlang di peringkat antarabangsa dan masih terus cemerlang di peringkat antarabangsa. Menghadapi cabaran global. So mampu mengekalkan identiti lokal, kemampuan menghadapi cabaran global. So ini kita dah bincang sikit hari tu. So bila you dah pergi overseas, ada berbagai-bagai adat orang lain, makanan orang lain, bahasa orang lain, dan kawan-kawan pun bukan lagi dari Malaysia. So you menghadapi cabaran untuk masih mengekalkan jati diri. Jati diri means dalaman you masih kekal sebagai Malaysian. Okay. Dan last sekali ialah melestarikan pembangunan negara dan modal insan. Dapat memberikan sumbangan yang progresif dalam pembangunan negara, berfikiran di luar kotak dari segi ilmu, tindakan, disiplin dan wawasan. So, bagi pandangan saya pula secara peribadi, kenapa penting untuk kita sebagai individu bersaing di peringkat global? Ada dua benda yang sangat penting bagi saya lah. Pertama ialah for yourself, untuk diri you sendiri. You akan dapat a better life, a better pay, a better chances to get. You akan dapat peluang untuk bersaing dengan lebih, bukan bersaing, untuk meneraju you punya minat, meneraju you punya kepakaran dengan lebih luas di luar. Sebagai contoh, kalau dalam bidang pengaturcaraan, kalau di Malaysia kita terhad kepada just aplikasi, kita terhad lah di Malaysia. Tapi kalau you pergi overseas, you bekerja dengan somebody atau you make your own company di peringkat antarabangsa, maybe you boleh produce something. So Malaysia agak ketinggalan sikit dari segi, of course kita tak boleh nafikan, kita agak ketinggalan sikit dari segi dunia internet ini, menyebabkan banyak peluang-peluang telah dicuri oleh negara-negara jiran, seperti contoh Singapura. Banyak company Malaysia bertapak di Singapura sebab peraturan-peraturan tertentu yang menyebabkan tak boleh buat company di Malaysia, terpaksa buat dulu di Singapura. Kalau tak percaya, tengoklah company anak Malaysia, company Malaysia tapi berada di Singapura. Contohnya ialah Grab. Itu satu kerugian. So, kenapa penting? Tadi untuk diri you. So you akan dapat
better life. Sebab apa? Sebagai contoh, antara negara-negara yang bagus, kalau sebagai engineer banyak yang nak pergi ke Qatar, ke Dubai, sebab kehidupan di sana lebih taraf kehidupan sana lebih seronok, lebih maju, lebih, yalah, kita kat sini baru pakai 4G, 5G, typing 5G pun tak ada. Sana dah pakai LTE. Tu baru cakap tentang connection, internet connection. Cerita tentang education sana lebih bagus. Bukan kata Malaysia tak bagus, tapi sana lebih advance, one step advance from here Malaysia. So kalau kita ada anak, kita lebih suka anak kita belajar dan mempunyai kawan-kawan di sekolah yang lebih bagus. That's why ramai orang Malaysia yang berkemampuan, dapat gaji yang lebih bagus, mereka berpindah ke luar. Tu kita tak dapat nafikan dan kita tak boleh tahan mereka. Itu adalah hak mereka. So itu adalah kenapa penting you nak jadi bersifat global. Second thing, the first thing tadi saya beritahu ada dua punca je kenapa you mesti pergi overseas, pergi meletup di negara luar. Sebab satu, untuk diri you, banyak peluang berada di negara luar. Yang kedua ialah untuk menaikkan nama negara Malaysia. Apabila kita berjaya menghasilkan ramai pakar-pakar yang bekerja di luar negara, itu menunjukkan sistem pendidikan negara Malaysia asasnya sangat bagus. Kita ada, semua rakyat Malaysia pandai berbahasa Inggeris. You pergi mana saja tempat dalam Malaysia ni, cakap saja bahasa Inggeris, semua orang boleh faham. Semua orang boleh baca, boleh mengira. So dari segi sistem pendidikan negara Malaysia sangat bagus. So itu membawa, bila you meletup ataupun you berkembang di luar negara, tu memberi erti yang negara Malaysia sudah cukup bagus dari segi pendidikan dan pembangunan manusia. So kita semua akan menaikkan imej negara. So bila imej negara naik, ramai orang tahu, so dia akan mula menarik masuk, Malaysia akan mula menarik masuk duit daripada luar, dari segi pelancongan, dari segi industri, perniagaan, dan ramai orang akan datang ke Malaysia, ramai company-company akan datang ke Malaysia untuk set up business di sini. Itu yang penting. So dua benda penting, for yourself and for the country. Itu saja bagi saya lah. Tapi dalam peperiksaan jawablah macam ni. Ini adalah jawapan-jawapan yang diperlukan dalam peperiksaan. Okay. Kita move on to the page 21. Kesan sekiranya individu tidak bersifat global. So global apa dia? Bersaing di peringkat global dan mempunyai jati diri lokal. So ada dua benda yang penting di sini. Kalau you tak bersifat global, means you tak bersaing, you terlalu jati diri Malaysia, tak mampu bersaing dengan global. You global sangat, you international sangat, you tak, sehingga lupakan negara Malaysia. So ada dua benda yang penting di sini. Sama ada you seorang yang sangat bersifat marketable di peringkat global, tapi you lupakan Malaysia, ataupun you sangat mementingkan jati diri atau mementingkan budaya-budaya Malaysia sehingga tak mampu bersaing di peringkat antarabangsa. So yang pertama, mudah terpengaruh dengan budaya luar. So ini lebih kepada orang yang dah mampu bersaing di peringkat antarabangsa tetapi melupakan negara Malaysia, ataupun melupakan jati diri dia yang sebenar. So mudah terpengaruh. Ini mudah terpengaruh ni kadang-kadang bukan sahaja orang yang berada di luar negara, even
belum berada di luar negara pun sudah sangat terpengaruh dengan budaya luar. Sebab sekarang ni budaya luar kita tak boleh elak. Terlalu banyak sumber, bukan sahaja di internet, tapi wherever you go, dari segi makan, dari segi shopping, dari segi you boleh access everything in the world. You nak beli baju dari mana? Dari India pun boleh. You nak beli baju dari China pun boleh. You nak beli baju dari Japanese punya style pun boleh. Whatever you nak beli pun boleh. You nak makan apa saja pun boleh. So ini penting. Bukan sengaja bila you duduk luar negara you boleh terpengaruh. Tak. Nowadays banyak orang kita dapati tak pernah pergi Korea pun, tapi pakaian dia lebih mengalahkan orang Korea. Dia punya terpengaruh dengan budaya K-pop tu. Itu yang menunjukkan yang kita tak mahu. So kita masih kena mementingkan budaya sendiri. Okay. Yang seterusnya ialah transformasi kemajuan negara terjejas. Of course, bila benda ni terjadi, bila tak bersifat global, Malaysia susahlah nak maju. Transformasi negara terjejas, susah nak maju. Bukan tak maju, tapi susah nak melangkah dengan lebih maju. Yang seterusnya, yang ni yang saya rasa sangat penting, kepakaran dan kemahiran yang terhad dalam bidang yang diceburi. Kalau kita tak ada kepakaran di luar negara, so kita susah nak dapat certain expertise untuk menasihat orang-orang dalaman di Malaysia ni. So kita apa akan terjadi? First sekali dari segi teknologi kita akan ketinggalan. Kita akan terkebelakang. Okay? Dari segi ekonomi kita akan kekurangan pembangunan ekonomi, dan seterusnya. Yang paling dikesali jika berlaku kerugian, iaitu kita terpaksa import daripada luar kepakaran tertentu, dan kita terpaksa membayar dengan lebih mahal. Itu lebih teruk lah. Pertama tadi kita dah terkebelakang, ketinggalan. Betul, ekonomi kita pun dah jatuh. Now kita kena bayar lagi expert daripada luar. Tu disasters lah macam ni. Teruk lah macam ni. Okay. Kesukaran bersaing dan berkomunikasi dengan dunia luar. Ini saya tak berapa berkomunikasi dengan dunia luar ni, kurang lah. Nowadays you pakai Google Translate, you cakap apa saja, Google boleh translate to any language in the world. Susah. So ni bukan satu kekangan lah. Tapi memang nak bersaing susah. Nak bersaing dengan negara luar, kalau you tak bersifat global, you memang susah nak bersaing. Nak berkomunikasi tak ada masalah. Hilang nilai etika jati diri dalam mengejar arus globalisasi. So ni apa pula? Ini lebih kurang saja dengan mudah terpengaruh dengan budaya luar ni. Ni same thing. Same thing. Kalau dalam SPM, kalau you jawab ni silap hari bulan, maybe pemeriksa boleh menggambarkan seolah-olah you mengulang point yang sama dalam peperiksaan lah. So seterusnya kita terus kepada kurang kemampuan untuk menghadapi masalah secara holistik. So ulang juga ni, bila you kurang kemampuan dari segi menghadapi masalah, bila tak ada kepakaran, bila tak ada kemahiran, kurang kemahiran, terhad kemahiran, so of course kita tak boleh selesaikan problem dengan holistik, menyeluruh. Seterusnya adalah kesukaran menerima kepelbagaian sosio-budaya. Ini yang saya bagi contoh awal tadi, lokal ni, dia sangat bersifat jati diri yang bagus, tapi tak bersifat diri itu tak bersifat international. So dia sukalah nak menerima budaya-budaya orang, seperti contoh yang saya beritahu awal video hari itu, berkaitan dengan budaya masuk ke rumah buka kasut. So kalau you pergi satu tempat, tak perlu buka kasut. Wherever you go, until you dah sampai atas katil pun,
baru you buka kasut, mungkin bagi orang yang sukar menerima budaya orang luar ni, dia sukarlah nak maju. Okay. So itu dia 15 minit cikgu telah menceritakan tentang kenapa penting menjadi individu lokal dan apakah kesan sekiranya kita tidak melengkapkan diri kita, mempersediakan diri kita untuk bersifat lokal. Sekian saja untuk video kali ini. Sekian, terima kasih.